surah Al-Anbiya. Ini adalah surah yang ke-21, bilangan ayatnya 112, bilangan rukuknya 7, Makkiyah juga. Tertib turunnya ke-73, bilangan paragrafnya ada 8. Mesej utamanya: 1. Sekalian Nabi menyeru kepada akidah tauhid. 2. Nabi Muhammad adalah rahmat untuk sekalian alam. Dialah pewaris ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar, dan dia adalah mata rantai terakhir para rasul. Oleh itu, bersuluhkan dalil-dalil Al-Quran. Janganlah kamu mendustakan rahmat Allah itu. Berimanlah kepadanya, kalau tidak musibah akan menimpa kamu. Kalau tidak, musibah akan menimpa kamu. Ini ancaman, ini umum, bukan sahaja kepada kafir Quraisy. Siapa-siapa pun begitu. Sebab apa? Nombor satu sekali kalau kita tengok, kalau kita bermusuh, tidak beriman dengan Rasulullah ni, kita akan terdedah kepada syirik. Tak boleh lari. Boleh katakan begitulah dalam dunia. Dan bila kita syirik, kena tu, tak selamatlah kita. Tak usah cakaplah dia hebat, dia lebih, dia dapat semua dunia pun. Kalau itu tak terjamin, mana tak selamat. Paling tidak, orang yang beriman kepada Rasulullah, dia selamat dari situ. Sedangkan kalau kita tengok, bukan itu sajalah yang dapatnya. Banyak sekali lah rahmat Allah SWT yang lain itu akan kita terasa sangat. Dapatnya apabila kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 paragraf ini. Paragraf 1 ayat 1 hingga 15, orang-orang yang menuduh Rasul terakhir boleh dibinasakan. Paragraf yang kedua ayat 16 hingga 29, Rasul terakhir dan kitab terakhir Al-Quran, penolakan terhadap syirik dan menguatkan akidah tauhid. Paragraf ketiga ayat 30 hingga 41, menerusi dalil-dalil tauhid khaliqiyah, tauhid khaliqiyah dan tauhid rububiyah. Orang-orang kafir diminta berhenti memperolok-olokkan Nabi. Dengan sebut tauhid itu, diminta mereka itu berhenti. Paragraf yang keempat ayat 42 hingga 47, penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan, yakni yang palsu, dan ancaman terhadap orang-orang musyrikin. Paragraf yang kelima ayat 48 hingga 50, seruan kepada tauhid yang sama-sama ada di dalam Taurat dan juga Al-Quran. Paragraf yang ke-6 ayat 51 hingga 93, sejarah kenabian dan kerja para nabi. Pada kisah Nabi Ibrahim ayat 50 hingga 71, kisah Nabi Ishak dan Yaqub serta urusan kerasulan mereka 72-73. Sebab itu saya selalu mengingatkan, cara di daurah tafsir kita ni bukan nak baca ayat. Bukan nak baca ayat. Bukan nak berlagu baca. Bukan nak betul tajwid. Itu kita. Yang kita naknya panduan itu. Sekurang-kurangnya balik, tengok pula. Itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya balik, tengok pula. Tengok ayat-ayat tu di mana. Dan cuba kita hayati ni struktur makro dia tu. Dan cuba perhatikan mesej utama surah. Kalau boleh, setiap paragraf tu apa mesej dia? Itu yang dimaksudkan. Sekurang-kurangnya kita dapat garis kasar. Boleh dapat, nampak gambaran ajaran Quran itu. Mesej Quran itu. Itu yang dikehendaki sebenarnya. Nah, paragraf yang ke-6, sejarah kenabian dan kerja para nabi. Paragraf 7 ayat 94 hingga 106, balasan yang berbeza untuk orang-orang musyrikin dan ahli tauhid. Paragraf yang ke-8 ayat 107 hingga 112, arahan menjadi muslim dengan menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Kerana kalau percaya kepada Nabi, semua Nabi yang tersebut itu, tak percaya kepada Nabi seorang tak selesai. Tak selesai. Tak selamat. Dan kalau percaya kepada Nabi kita saja, tak boleh. Kena percaya kepada semua Nabi-Nabi. Sebab itu namanya Al-Anbiya, para Nabi. Tak ada mana tolak sebahagian, terima sebahagian. Sebab semua Nabi-Nabi itu ajarannya sama. Perjuangannya sama. Kenapa? Boleh jadi timbul tu nak terima yang ni, tak terima yang ni. Itu pun cara menyeleweng juga. Adapun orang Islam yang betul, dia tak akan berlaku begitu. La nufarriqu baina ahadim min rusuli.
Kita tidak membezakan mana-mana rasul pun, semua kita terima. Itu sikap orang Islam. Berbeza dengan orang lain. Kalau orang lain, walaupun sama-sama Bani Israel pun, Bani Israel dah yang mengikut Taurat tu tak mau terima pula Injil, tak mau terima pula Nabi Isa. Jadi gitu. Itulah yang ruginya. Zaman diturunkan surah Al-Anbiya besar sekali, ada kemungkinannya diturunkan sekitar tahun ke-9 dan ke-10 kenabian. Ia diturunkan di Mekah bersama-sama surah Al-Mu'minun. Ketika itu pelbagai tuduhan dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda adalah seorang penyair, seorang pendusta, bukan rasul, tidak lebih daripada manusia biasa dan lain-lain. Dalam keadaan itu, pengetahuan tentang sejarah para nabi dan kedudukan dan jawatan nabi-nabi perlu sekali diketahui. Barulah kita rasa besarnya makna nabi ni apabila kita tahu kedudukan makam nubuwah, makam anbiya tu, apa peranannya, apa kerjanya. Kalau tak ada orang macam ni, apa jadi? Dan ini salah satu bukti lah Rahman dan Rahim Allah SWT. Rahmat dia tu melimpah melalui para nabi. Kalau tak ada para nabi ni, rahmat dia tak akan nyata. Rahman, Rahim, daripada rahmah kedua-duanya. Berkaitan surah Al-Anbiya dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Maryam, melalui diskusi dan perbincangan dengan orang-orang Kristian, mereka diseru supaya meninggalkan akidah Tritunggal dan menerima akidah Tauhid yang murni. 2. Di dalam surah Taha terdapat diskusi dan perbincangan dengan orang-orang Yahudi dengan mengemukakan sejarah hidup Nabi Musa. Mereka juga diseru kepada Islam. Samalah. Nombor 3, di dalam 2 surah sebelum ini, Nabi Isa dan Nabi Musa banyak dijadikan sebagai bahan rujukan. Di dalam surah Al-Anbiya ini pula dikemukakan sejarah hidup beberapa orang Nabi secara umum dan ringkas. Sejarah hidup Nabi Ibrahim pula disebutkan secara terperinci. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim ni semua terima. Jadi cara kita nak pujuk orang yang tak terima Nabi Muhammad ni, kena bawa perkenalkan Nabi Ibrahim. Sebab mereka semua terima. Kafir Quraisy Mekah pun terima, Yahudi pun terima, Kristian pun terima, semua terima Nabi Ibrahim. Dan itulah sebab diperjelaskan, dikemukakan dengan lebih terperinci. Di celah-celah cerita tentang sejarah hidup para nabi itu, manusia diseru supaya beriman kepada Nabi Muhammad yang merupakan rahmatan lil alamin. Di dalam surah inilah. Yang keempat, di dalam surah Al-Anbiya, orang-orang musyrikin diberi amaran bahawa bumi mereka semakin sempit, orang-orang Islam akan berkuasa. Sudah ada isyarat itu. Di dalam surah Al-Hajj nanti, orang-orang Islam dibenarkan berperang untuk mempertahankan diri. Itu kaitan surahnya. Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Di dalam surah Al-Anbiya, setelah menyebutkan nama beberapa orang nabi, dikatakan semua mereka adalah manusia yang baik dan manusia yang dipilih Allah. Wahyu diberikan kepada mereka. Cuba tengok tu ayat tu, nabi ni, ayat ni, nabi ni, ayat ni. Cuba tengok situlah. Apa Allah SWT kata tentang mereka ni? Secara kesimpulan kita dapat buat ni orang-orang baik. Orang-orang yang memang dipilih Allah untuk memimpin manusia. Sebagai tanda Allah SWT ni sentiasa menjaga kita, melindungi kita. Kalau zaman dulu Nabi, kadang-kadang dalam satu masa tu beberapa orang Nabi, sampai Nabi kita tak ada. Sebab apa? Untuk membuat kerja Nabi-Nabi itu cukup dengan ulama-ulama. Cukup ulama-ulama umat Muhammad ni hebat-hebat. Cukup dengan mereka. Tapi Allah SWT tetap melahirkan ulama-ulama tu. Dia tak putus. Ulama-ulama tu sentiasa ada. Ini pun sebagai lanjutan lah rahmat Allah SWT kepada manusia. Untuk nak bagi faham agama. Di mana tak betul boleh ditegur. Betul, diceritakan betul. Dengan cara begitu, agama Islam ini terpelihara, terjamin kesuciannya. Dan kalau kita tengok macam mana sesuai ke tidak, betul-betul ke pewaris Nabi, tengok ada contoh dah. Ada contoh dah. Pewaris Nabi macam mana, sesuai ke tidak dengan Nabi. Itu caranya. 2. Di dalam surah ini beberapa nama Nabi disebutkan, kemudian dinyatakan peribadi
dan perjuangan mereka secara ringkas. Semua Nabi adalah manusia. Mereka makan dan minum seperti manusia-manusia lain. Mereka juga mati. Tiada siapa pun dari mereka yang kekal. Itu satu kenyataan. Bukan kata jadi Nabi, jadi Rasul ni sampai jadi Tuhan. Itu silapnya. Ramai umat dulu gitu jadi. Bila kata Nabi-Nabi, jadi sesat. Akhirnya angkat ke tahap Tuhan. Adapun kita tidak begitu. Kita jelas. Kelebihan ni nak mudahnya nak fahamnya gini lah. Kalau kita tengok ahli fikir, orang-orang yang hebat-hebat lah dalam dunia yang bukan Nabi, sama seperti kita juga. Tak payah cerita Nabi, sama seperti kita juga. Adakah sama? Jawabnya tak sama. Siapa yang buat tak sama? Apa yang berbeza kita dengan dia? Kita dengan saintis misalnya, kita dengan ahli fikir, kita dengan filosof misalnya. Apa beza? Kita dengan ulama yang hebat, luar, banyak ilmu dia. Apa bezanya kita dengan dia? Tak ada beza. Tapi Allah kurniakan kepada dia sesuatu yang menyebabkan semua orang terima. Itulah juga Nabi begitu. Nabi Rasul begitu. Dia manusia seperti kita, makan, minum, tidur seperti kita. Tapi Allah beri sesuatu yang mana dengannya dia dapat memimpin. Kalau kita boleh fikir, boleh terima tu senang. Ni bila kata dakwah Nabi, kenapa makan? Kenapa minum? Jadi sesoalannya Nabi ni kena malaikat. Kalau macam tu orang yang bijak ni kita tak boleh terima. Sedangkan kita tengok sendiri memang dia bijak. Kita tak boleh terima, tak mau terima. Sebab dia makan seperti kita. Kalau macam tu teruk. Macam tu teruk, rugilah kita. Itu sombong namanya, tak sedar diri. Sedangkan Allah SWT nak memimpin manusia ni, dia hantarkan manusia seperti kita lah juga. Baru senang. Kalau malaikat macam mana nak ikut? Tak sesuai pula kita kata kita tak mampu ikut dia pula. Sebab dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur. Boleh lah macam tu. Kita nak macam mana? Pula kita kata gitu lah. Sebab itulah Nabi-Nabi ni kena manusia. Kena manusia. Lepas tu Nabi-Nabi ni jin ada ke? Tak ada. Nabi-Nabi tak ada jin. Ini menunjukkan manusia ni istimewa. Mulia sangat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sebelum ni kita sudah temu. Mulia sangat. Jin tu dia tumpang kita. Walaupun dia hebat, dia boleh ganggu, dia boleh gitu gini. Kali kita tengok rupa dia terkejut, pensai kita. Besarnya. Tapi dia menumpang kita yang sebenarnya. Dalam bab kemajuan, dalam bab tamadun, dia tak ada tamadun. Tak ada. Tak perlu pun. Untuk apa? Nak buat rumah besar-besar macam kita tak ada. Kemewahan-kemewahan tak ada. Jadi dia menumpang kita. Dia tak perlu mana pun. Tak ada cabaran mana hebat. Seperti manusia. Sebab itulah Allah SWT hantar manusia. Dia tumpang kita. Misalnya, kita dalam majlis kita ni. Dia tumpang. Kalau dia nak ada, dia tumpang. Dia ambil lah mana-mana yang sesuai dengan dia. Gitu je lah. Tak perlu ada Rasul dan Nabi khusus untuk mereka. Tak perlu. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Tak pernah kami jadikan mereka itu satu jasad yang tidak makan makanan. Mana Nabi-Nabi itu seperti orang lain juga makan makanan. Dan tidak pula mereka itu kekal. Nabi-Nabi ini manusia. Dia boleh mati. Umur dia pun tidak lebih panjang daripada orang lain kadang-kadang. Nabi kita 63, berapa ramai umat dia? 90 pun ada. 90 lebih, 100 pun ada. 200 pun ada. Tapi kelebihannya bukan di situ. Kelebihannya bukan pada panjang umur, pendek umur tu. Benda lain, kerja. Kerja tu. Ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. B. Semua nabi-nabi itu diberikan wahyu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah. Yang ni ilah. Ilah tu maknanya begitu. Tuhan yang layak disembah. Tak ada. Melainkan Allah. Kerana itu manusia hendaklah menyembah Allah semata-mata. Ini kerja nabi-nabi ni. Ini kerja. Ini perjuangan dia. Yang dia bawa. Besar ni walaupun nampak gini. Besar ni. Sebab bila sembah benda lain, neraka. Terkekal. Tak besar macam mana? Tak perlu sebut dah lain. Tak perlu sebut dah. Cerita bangunan berapa tingkat. Tak perlu. Tak ada besar tu. Yang tu zaman sekarang dia saja perlu. Zaman dulu tak perlu. Tak ada pun. Boleh hidup pun. Ada jambatan ke tak ada jambatan? Tak ada jambatan, kita naik perahu. Boleh juga sampai sebelah sana. Itu je masalah.
Tapi kalau tak ada yang ni, bila-bila masa pun, hiduplah di zaman mana pun, di bandar ke, kampung ke, dalam hutan ke, mesti kena macam ni. Sebab itu para Nabi kerja dia ni. Dia bukan nak ajar manusia tu jadi engineer, jadi doktor, ataupun jadi itu ni tak. Dia nak ajar ialah manusia kenal Tuhan, kenal diri. Itu ilmu dia. Cuba tengok ni. Tidak ada kami utuskan sebelummu seorang pun rasul illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa la ilaha illa ana fa'budun, tiada Tuhan melainkan aku. Tuhan kata, oleh itu kamu sembahlah aku. Semua para nabi dengan kehendak dan perintah Allah telah menjadi pemimpin dan imam kepada umat masing-masing. Itulah ayatnya. Semua para nabi melakukan kerja-kerja yang baik. Mereka bahkan berlomba-lomba mengambil bahagian dalam kerja-kerja kebajikan. Mereka bahkan biasa jadi kepala. Nabi SAW kata, kalau hilful fudul dan sebagainya itu ada lagi sekali. Aku yang mula-mula nak sokong, yang dianjurkan oleh orang kafir. Orang kafir nak buat kebajikan, nak bela masyarakat, nak tolong orang-orang yang ditimpa bencana, apa semua. Nabi sokong, Nabi masuk bersama. Mana tak mesti kata kita yang menganjurnya, yang menajarnya atau mempopularkannya. Kalau orang kafir pun kita boleh. Yang baik itu sikap terbuka tu. Sikap terbuka para nabi dalam berlomba-lomba mengambil bahagian dalam kerja-kerja kebajikan itu. Baca sirah kita akan tahu. Ini dalam ayat-ayat ini jelas bagaimana mereka itu buat benda baik. Semua nabi memerintahkan supaya umatnya bersalat dan berzakat, dan mereka sendiri melakukannya. Di dalam surah ni lah. Surah ni berkait dengan nabi-nabi, ajaran nabi-nabi. Sekalian nabi dan utusan Allah adalah orang-orang baik dan soleh. Mereka adalah orang-orang yang tinggi akhlak dan pribadinya. Sangat tinggi, sangat mulia. Kita baca sirah, kita tahulah pribadi nabi kita. Kita baca sejarah nabi-nabi yang lalu, tahulah macam mana pribadi dan akhlak mereka. Semuanya contoh terbaik. Para nabi adalah hamba Allah yang sangat benar dan setia. Mereka sangat kuat beribadat. Itu sifat-sifat nabi. Wa kanu lana abidin. Semua nabi-nabi berdoa ke hadirat Allah dengan penuh minat dan penuh harapan, di samping penuh rasa takut dan gerun kepada Allah. Sehingga kalau kita baca dalam hadis-hadis, macam mana disebutkan Rasulullah SAW tu bila bersembahyang macam mana, bila baca Quran macam mana, nampak sekali betul lah seperti yang disebut. Sekalian nabi-nabi Allah adalah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ialah ketundukan jiwa dan fikiran yang kesan-kesan baiknya ternyata pada jasad dan anggota badan. Wa kanu lana khashi'in. Sekalian nabi-nabi adalah contoh dalam kesabaran dan sifat istiqamah. Ketika menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, sifat sabar dan istiqamah mereka dalam menghadapinya berada di puncak, dan mereka berpegang teguh dengan akidah tauhid. Itu jelas. Nabi-nabi mana pun kalau kata nabi, itulah caranya. Itulah sifatnya. Umat bagi sekalian nabi sama. Keluarga mereka juga sama. Semuanya hamba-hamba Allah. Para nabi adalah wakil-wakil dan duta-duta dalam kerajaan Allah. Rasulullah SAW diperolok-olokkan dan dipermain-mainkan. Ini sikap orang-orang kafir Quraisy Mekah lah, yang tak kenal kedudukan dan jawatan nabi itu. Sepatutnya kita dengan nabi ni kena macam mana? Inilah diceritakan di dalam surah. Maknanya nabi-nabi orang yang baik macam tu pun ada juga musuh. Jadi kalau kita pun macam tu, tak pelik lah. Tak pelik. Kita setakat mana sangat? Macam nabi tu sempurna macam tu. Ada juga orang kata tak kena. Macam-macam tuduh pula lagi. Maknanya perjuangan untuk kebenaran ini tidak mudah. Tidak mudah. Sudah ada contohnya. Kalau kita tidak diperolok-olokkan, ada kerjasama, itu nasib baiklah. Nasib baiklah. Kalau tidak macam tu pun kena buat kerja juga. Ni umat Muhammad, terutamanya orang-orang yang pandai, yang alim, kena buat kerja. 4. Rasulullah dituduh dengan pelbagai tuduhan.
penyair, gila, macam-macam.